Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pembuka bicara, syukran jazilan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Mari dengar cerita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Para hadirin, saya pasti kalian dapat meneka apa tajuk cerita saya selepas mendengar nasyid ini. Ya, betul. Cerita saya adalah kisah hijrah Rasulullah yang kita kasihi dari kota Mekah ke kota Madinah ke arah pembentukan negara Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan Islam di kota Mekah meningkat dan orang Quraisy Mekah melancarkan tentangan hebat terhadap muslimin Mekah. Oleh kerana ada yang disiksa dan dibunuh kerana mempertahankan Islam. Oleh kerana keadaan yang begitu mencabar, mereka telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah ke Madinah atas perintah Allah. Lalu berhijrahlah muslimin Mekah ke Madinah. Namun begitu, Rasulullah masih lagi berada di Mekah menunggu perintah Allah supaya berhijrah bersama-sama beberapa orang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengizinkan berhijrah dan meninggalkan Mekah. Di sini dapat kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah selagi belum mendapat izinan daripada Allah. Adakah kita boleh biasakan mengamalkan perbuatan meminta izin sebelum melakukan sesuatu? Kita sebagai anak maupun sebagai seorang pelajar, mari kita sama-sama mengamalkan amalan meminta izin dan restu daripada ibu bapa dan guru-guru sebelum melakukan sesuatu agar amalan kita mendapat restu dan rahmat serta keberkatan daripada Allah. Para hadirin yang dikasihi Allah, hijrah bukanlah sesuatu perkara yang berlaku secara tidak sengaja, tetapi segalanya telah dirancang dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak rintangannya. Pada malam sebelum baginda bertolak, orang kafir Quraisy mengepung rumahnya dan baginda mengetahuinya. Lalu baginda memerintahkan Sayyidina Ali supaya tidur tempat baginda. Waktu itulah Allah Maha Berkuasa telah menghalang pandangan orang musyrikin dan baginda dapat meloloskan diri. Baginda bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari sehingga keadaan menjadi reda. Barulah baginda meneruskan perjalanannya ke Madinah. Maka dengan perancangan yang teliti disertakan dengan pertolongan daripada Allah, terselamatlah baginda dari ancaman kaum musyrikin Quraisy seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi, wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirkanmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Subhanallah, Allah Maha Berkuasa. Peristiwa itu tadi mengajar kita
membuat perancangan dan persediaan yang teliti untuk mencapai kejayaan yang cemerlang seperti pepatah Arab mengatakan, "Man jadda wajadda." Sesiapa yang berusaha, dia akan berjaya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar berhenti rehat di tempat Bani Am bin Auf selama 10 hari. Di sinilah baginda sempat menyiapkan sebuah masjid yang merupakan masjid pertama dibina di dalam Islam, iaitu Masjid Quba. La taqum fihi abada la masjid usisa ala taqwa min awliya min ahqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah ayat 108. Artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Setelah itu, baginda meneruskan perjalanannya menuju ke Madinah. Setelah mengetahui berita kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penduduk Madinah bersiap sedia menyambut ketibaan baginda. Apabila tiba di Madinah, baginda disambut dengan penuh kegembiraan. Mereka mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah telah tiba," dan menyanyi kegembiraan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mabusu fina jika bil amri muta' anta usuna jami'a ya mujammal tiba. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pun membeli tanah daripada wali kedua anak yatim, lalu mendirikan masjid di atas tanah tersebut yang dikenali sebagai Masjid Nabawi. Begitulah para hadirin, walau di mana jua baginda berada, pasti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendirikan masjid sebagai tempat untuk baginda menyebarkan Islam. Baginda sentiasa meletakkan Islam pada martabat yang tinggi, berbeza dengan kita pada hari ini. Walaupun masjid terbina dengan banyaknya, masih ada yang lupa ajaran Islam. Ayuh para hadirin, mari jadikan Islam sebagai perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati, setelah tiba di Madinah, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memulakan dakwah dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Baginda bersabda yang bermaksud, "Bersaudaralah kamu sekalian di jalan Allah seperti saudara kandung." Masya Allah, betapa indahnya persaudaraan umat Islam pada ketika itu. Berbeza keadaannya pada kita hari ini. Bersaudara, tapi ada kalanya tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi, sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa hormat menghormati, kasih mengasihi, dan tolong menolong serta antara satu sama lain supaya wujud satu masyarakat yang aman dan harmoni. Ada pangkal, ada akal, ada pikiran. Ada pangkal, ada penghujung. Terima kasih saya ucapkan sudi mendengar sampai ke penghujung. Sekian, wabillahi wal